Wow, menarik. Demo masakan botok Bukan botox Oh, bukan. Dia botok. Muka selera pula pagi-pagi. Pop, sabar. Sesungguhnya kita sedang berpuasa. Ini untuk idea kepada siapa nak makan ataupun nak untuk juadah berbuka puasa nanti. Baik, kita nak bercerita tentang satu perkara yang mencetuskan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang menghantar anak ke sekolah tahfiz. Ya, memang niat tu untuk mereka ni mewarisi atau menjadi generasi Al-Quran yang harapnya dapat beri syafaat nanti di akhirat kan. Tapi pada masa yang sama dalam proses pembelajaran itu macam-macam insiden berlaku. Kan, daripada penderaannya sampai baru-baru ini kemalangan yang meragut 7 nyawa di Kelantan. Jadi makin lama makin membimbangkan, seolah-olah macam kawalan selia terhadap sekolah-sekolah tahfiz ni bagaimana tahapnya setakat ni. Jadi kita nak memahami lebih lanjut. Jadi kita tampilkan tetamu kita. Hanif nak perkenalkan. Kita bawa 2 tetamu dari Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan PINTA, Dr. Awang Musa, Ketua Taska Force PINTA, dan juga Encik Muhammad Zahid Mahmud Al-Hafiz, Presiden PINTA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni ada satu buku yang dipanggil Pelan Strategik PINTA yang digarap oleh PINTA sendiri, PINTA Kebangsaan. Satu inisiatif yang sewajarnya dipuji dan harapnya dapat dimanfaatkan selepas ini. Mudah-mudahan dan kita akan ceritakan tentang pelan strategik ini seketika nanti. Sekarang ini nak cerita tentang persepsi ibu bapa rakyat Malaysia yang menghantar anak ke sekolah tahfiz dengan apa yang berlaku ni. Mungkin Cik Zaid boleh kongsikan sikit dengan. Bismillah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi rintikan daripada kita tengok apa yang berlaku di Johor baru ni dan juga apa yang berlaku di Kelantan. Sebenarnya kalau kita tengok benda ni sebenarnya kalau kita di dalam Islam sendiri, benda ni sudah kita katakan sebagai takdir, takdir ataupun perancangan Allah. Susun atur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita pun tak boleh nak ubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma segi institusi tahfiz yang ada pada hari ini, oleh kerana ramai peminat-peminat pada sekolah-sekolah tahfiz yang menghantar anak-anak belajar di sana, kadang-kadang tempat itu tak mencukupi. Contohnya kita kata sekolah tu boleh 40 je, kadang-kadang ibu bapa datang merayu. Merayu minta. Jadi kadang-kadang kapasiti tadi terpaksa lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kadang-kadang mungkin benda-benda yang sebeginilah yang berlaku menyebabkan kita kata mungkin tempat yang tak selesa dan sebagainya. Tapi apa yang kita tengok yang berlaku di Kelantan itu ada hikmah yang sangat besar, yang mana sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia ini terutama sekalinya, supaya kita sama-sama melihat institusi tahfiz ataupun sekolah tahfiz ini adalah satu elemen ataupun satu bentuk pendidikan yang harus ada di dalam negara kita. Dan juga apa yang berlaku kalau kita tengok yang berlaku tadi, contohnya kita kata dia pelajar-pelajar tadi yang pergi tadi yang dah 25 juzuk ke atas. Yang dah 25 juzuk. Maknanya dah banyaklah untuk sedikit 5 juzuk lagi dia habis. Dan nak tamat pengajian lah. Dan dia ada Darut Tafsir di Kota Baru, di stadium. Darut Tafsir ini bukan semua boleh masuk. Hanyalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang dah banyak, dah mahir tajwid, mahir makhraj, boleh baca lancar semua, baru boleh masuk Darut Tafsir. Jadi yang pergi ni sebenarnya yang terpilih untuk Darut Tafsir tadi. Tetapi orang kata sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, mereka tadi kembali kepada Allah SWT. Cuma kembalinya mereka ini dengan dicemburui oleh insan-insan yang lain. Sebabnya berlaku pada hari yang ketujuh. Berlaku pula pada pagi Jumaat. Berlaku pula pada subuh. Waktu maksudnya waktu pukul 10 pagi, dan juga pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini kalau kita tengok di situ, dan mereka pun nak pergi belajar menuntut ilmu. Orang yang pergi nak belajar menuntut ilmu ni kita dah kata dia dalam kategori
sebagai mati syahid. Mati syahid. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di situ, ibu bapa mereka sangat-sangat bersyukurlah. Ya. Tetapi kita segi persatuan, maksudnya macam gabungan persatuan, kita segi PINTA ini, kita akan melihat dan insya-Allah kita akan cuba membaiki mana-mana tempat yang ada kekurangan dan sebagainya. Penambah baikkan dan sebagainya. Sebab itulah kita baru-baru ni kita buat perhimpunan 30,000 hufaz dan kita lancarkan pelayanan strategik PINTA ini yang kita lancarkan ini. Ini kita akan pastikan supaya semua institusi-institusi tahfiz dapat laksanakan program ini dan juga kepada pihak kerajaan, JAKIM dan sebagainya, insya-Allah kami pun akan bersama dalam meneruskan era pendidikan tahfiz ini, insya-Allah. Saya tertarik Ustaz sebutkan ialah hikmah di sebalik kejadian perancangan Allah ni kan, ialah dalam kita marah dan sedih dan mempersoalkan tentang keselamatan dan sebagainya, ini membuka mata kepada kita untuk lebih menumpukan kepada kebajikan institusi tahfiz sendiri ya. Jadi harapnya bukan sekadar menuding jari dan sebagainya, tapi kita nak menambah baik perkara-perkara yang perlu kan. Betul. Mungkin saya tertarik sebenarnya nak tanya, dengan terjadinya perkara-perkara sebegini, mungkin dari sudut PINTA sendiri, gabungan persatuan-persatuan ini, apakah langkah-langkah yang mungkin boleh kita terapkan untuk sekurang-kurangnya, ialah bukanlah kita ingin menindakkan takdir, tetapi untuk sekurang-kurangnya membantu penambahbaikan kepada tahfiz-tahfiz ini. Kalau boleh, Doktor? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, PINTA telah dipanggil untuk menggubal dasar pendidikan tahfiz tahun lepas, April. Dan kita telah mencadangkan banyak perkara-perkara yang baru bagi sistem pendidikan negara ni. Dan malah dalam makmal masa tersebut, kita telah secara sebulat suara menerima bahawa sistem aliran tahfiz dijadikan salah satu aliran pendidikan dalam sistem pendidikan negara. Maksudnya bukan saja sains, sastra, tapi tahfiz juga sebagai satu aliran. Okey, baik. Dan oleh kerana dia telah diterima dalam makmal tersebut, di peringkat tertinggi sekarang, mereka mungkin bawa ke atas lagi lah ke depan. Maka aliran tahfiz ini akan diperkasakan dan akan dibantu untuk dibangunkan seluruh negara. Jadi seiring dengan itu, persatuan telah membuat langkah-langkah positif atau proaktif dengan mewujudkan beberapa action plan melalui plan strategik ni. Di mana kita daripada bengkel-bengkel yang kita buat, kita ada 7 strategi utama yang melibatkan pemantapan organisasi. Di sinilah elemen pengurusan secara profesional akan dimasukkan ke dalam isu tahfiz kita, insya-Allah. Di mana bukan saja mereka ini akan diorganisasikan semula di peringkat negeri dan daerah, tapi kemahiran pengurusan di isu tahfiz akan dimantapkan. Di sini kita akan perkenalkan huraian tugas, job description, mudir tugas dia apa, warda tugas dia apa, ustaz tugas dia apa, dan jelas lah PIBG kena ada. Lepas tu dia punya SOP kerja mesti ada. Betul. Kan? Jadi guru yang kita ambil akan ditahfiz. Okey. Guru yang kita ambil, begitu ke warden. Semuanya. Dan setiap pengajaran, pengurusan dan pendidikan akan diadakan SOP-nya, insya-Allah. Insya-Allah. Ini penting sebablah kita tak mahu melihat sekolah tahfiz sebagai option macam hantar anak sekolah tahfiz lah. Jadi ia boleh jadi sebahagian daripada aliran perdana pendidikan. Maknanya ialah yang sains tu sains, sastra, tahfiz juga mungkin ramai orang akan mungkin mahu menghantar atau melihat anaknya dalam pendidikan tahfiz. Jadi perlunya pengurusan yang cekap, yang sistematik.
kajian dibuat tidak mengambil masa yang lama untuk mendapatkan plan strategik daripada PINTA ini. Seolah-olah sekejap saya dapat dihasilkan, digarap ni, Doktor. Sebenarnya pengalaman kita lama. Kajian tak lama, pengalaman lama. Betul. Ustaz-ustaz ni dia dah mengurus madrasah 18 tahun, 20 tahun. Okey. Apa yang telah berlaku ialah dalam pemerhatian kita. Ya. Pelajar-pelajar yang keluar daripada Mak Tahfiz ni, berapa persen sahaja yang pergi kepada ustaz, ulama, imam? Ya. Hardly 20%. Sikit betul. Jadi 80%, 70% dia pergi kepada engineering. Oh, Dia pergi kepada medical. Dia pergi kepada architecture. Alangkah berbangganya Malaysia kerana jurutera ni dia hafiz Quran. Ya. Pilot ni dia hafiz Quran. Medical doctor ni hafiz Quran. Siapa yang ajar ni? Mahat-mahat yang tak ada apa-apa ni. Ya. Itu antara cabangnya yang sebenarnya yang kita sendiri tak sedar. Jadi sekarang ni kalau kita lihat dalam plan strategi ni, kita ada beberapa stream yang mana pelajar-pelajar boleh pilih, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengok sana. Ya. Okey, saya pergi pertama akademik. Yang kedua kemahiran. Yang ketiga keusahawanan. Dan yang keempat ulama yang tulen. Okey. Jadi pada bawah kita akan garapkan mereka untuk ke arah tersebut. Dan juga mahat-mahat ni Institut Hafiz juga membuka peluang untuk mana-mana pelajar di mana-mana entry untuk masuk Mahat Tahfiz. Okey. Okey. Sama ada di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, even dalam universiti dan college. Ya. Okey, Ustaz. Memang cabangnya begitu luas dan pasal ini kita harap betul-betul dapat dimanfaatkan dan dapat sokongan kalau boleh semua institusi tahfiz yang ada. Ustaz Zahid, barangkali lah di kesempatan yang terhad ini, kalau boleh kita nak sembang panjang. Apa harapan, sebab ini adalah inisiatif NGO. Ya, sebab kita nak dapatkan endorsement daripada pihak kerajaan. Pada masa yang sama kita nak memastikan sokongan daripada semua institusi tahfiz supaya memberi jaminan kepada ibu bapa yang menghantar ni yang anaknya bukan setakat jadi imam tarawih saja, tapi keberhasilan ataupun kemenjadian tu memang nampak. InsyaAllah. Jadi apa yang kita telah buat, buku ataupun plan strategik PINTA ini kita telah bagi kepada peringkat atasan, peringkat jabatan-jabatan agama, dan insya-Allah dalam perancangan kita semua pihak-pihak yang berwajib berautoriti agama mereka akan dapat naskah ni, dan juga seluruh sekolah-sekolah tahfiz yang wujud yang ada dalam 1000 sekolah, 1000 lebih ni semua akan dapat plan strategik PINTA ini. Dan insya-Allah kita akan seragamkan seluruh Malaysia, kita akan seragamkan, dan juga insya-Allah dalam jangka masa 5 tahun ini insya-Allah kita akan dapat natijah yang sangat besar yang mana belum kita dapat lagi dalam sejarah Malaysia ni. Insya-Allah. 2017, 2021 insya-Allah 5 tahun ni kita dapat laksanakan sebaik-baik. Semoga Allah memudahkan semua. Amin. Terima kasih banyak-banyak Dr. Awang Musa, Ketua Task Force PINTA, dan juga Ustaz Muhammad Zahid Mahmud Al-Hafiz, Presiden Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran atau PINTA Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak. Dalam action plan tu memang kita kena kerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan. Betul. Adanya pusat kemahiran, pusat kesawanan dan akademik. Kita akan kerjasama. Sebab bukan senang nak menggarap ni, nak kena ada think tank dia kan. Dia macam blueprint lah. Ya betul. Seterusnya. Itulah dia. Okey, terima kasih sekali lagi bersama kami. Sama-sama. Kita nak berehat seketika, lepasnya ada lagi perkongsian. Perkongsian berkenaan dengan bersama dengan Annie. Dan juga awak. Ya betul. Ini yang menarik juga. Ibu mengandung puasa. Kita nak tahulah. Saya pun nak berkongsi juga. Bagus. Berkongsi pengetahuan. Kita akan jumpa selepas ini dalam Malaysia hari ini. Dalam rumah dia boleh bergerak sendiri. Kat luar saja dia memerlukan kita lah kan. Bagi saya kan, itu pun ada hikmah dia juga. Sebab apa, kami akan selalu berjalan berpegangan tangan. Tapi bila saya fikir balik, dia lagi susah. Dia duduk dekat kampung sampai belajar ke Johor apa seorang-seorang apa semua. Tapi dia boleh. Kenapa kita tak boleh? Kita ni nampak, dia tak nampak. The possibility is there. Dia selalu cakap, kita boleh berangan, nak buat apa-apa pun boleh berangan, tapi kita kena ada usaha.